Oh, yang hari ni punya. Yang hari ni benda. Sekejap kita. InsyaAllah kita sama-sama mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Okey, Linda nak share apa yang kita hantar hari ni, Linda boleh share. Tapi Ustazah nak sebut dia bab bahasa Arab ya, tiga topik besar kalau kita belajar bahasa Arab, nama dia isim. Ikut je spelling dia, Melayu tu ISIM. Isim bermaksud kata nama ataupun noun. Dia satu bab tu. Lepas tu bab fi'il. Fi'il tu pun F-I-I-L. Ikut saja bunyi dia. Spelling Rumi tak ada masalah ya. Fi'il bermaksud kata kerja ataupun perbuatan ataupun verb. Dua dah bab dia. Dan satu lagi bab yang ketiga ni senang. Bab ketiga ni dia bukan isim, dia bukan fi'il. Nah, dia panggil kategori yang ketiga tu, dia panggil bab yang ketiga tu dia panggil huruf. Dia panggil huruf. Tapi maksudnya bukan huruf tapi nama dia. Huruf kalau dia bukan kategori isim, bukan kategori fi'il, so dia jatuh kepada kategori huruf. Itu tiga bab besar utama yang kita belajar. Cumanya isim macam-macam bentuk dia. Cara nak kenal isim dalam Quran dia macam-macam. Fi'il pula ada beberapa jenis fi'il dia, dan huruf pula ada beberapa pula. Dia bukan satulah, bawah tu masing-masing berderet. Okey, apa yang kita hantar ini? Linda dah boleh upload? Paling tak pun kita sebab kita mulakan dengan isim ya. Isim. Okey, ini apa yang Linda upload dekat skrin ya. Kalau kita tengok tajuk dia al-idhafatu. Al-idhafatu, matikan huruf terakhir al-idhafah. Dia punya maksud dia penambahan ataupun sandaran pun boleh. Ya, penambahan ataupun sandaran. Itu maksud dia. Al-idhafah bahasa Arab dia lah. Ya. So al-idhafah nampak? Al-idhafah tu dalam al-idhafah ada dua. Tengok dua kotak ya, pecahan dia. Dalam idhafah tu sebenarnya ada dua isim ya. Isim yang pertama, kotak pertama mudhafun. Itu nama dia. Itu isim yang pertamalah. Dan disandarkan kepada isim yang kedua, nama dia mudhafun ilaih. Kedua-duanya mesti isim. Senang nak panggil pendek, idhafah. Habis cerita. Nak yang atas sekali tu. Ya. Nak panggil idhafah boleh, nak panggil mudhafun wa mudhafun ilaih. Ya, boleh ya. So ini, okey, cuba turun bawah. Okey, idhafah ni, mari kita tengok sekejap yang Rumi ya. Rumi dia tu ya. Ta'arif. At-ta'arif maksudlah ya, at-ta'arif ya. Tengok yang Rumi tu dulu. Penambahan ialah kaitan antara dua perkataan. Bukan dua perkataan sebenarnya, dua isim, dua kata nama sebenarnya. Sebenarnya dua kata nama apabila perkataan pertama ataupun isim yang pertama dikenali kerana adanya isim yang kedua. Dia macam tu. So sebab tu kena ada dua isim. Kalau kita separatekan dia, isim yang pertama tu contohnya rumah. Contohlah, rumah, kalau kita sebut rumah je, kata sebut rumah apa ya? Rumah siapa? Rumah kat mana? Kalau kita hanya isim yang pertama, kalau kita separatekan isim yang pertama saja, kita tak kenal dia tahu. Dia jadi kata nama am kalau kita separatekan dia. Kata nama umum, kita tak kenal ataupun dia panggil istilah dia isim nakirah. Kalau kita separatekan dia. Tapi bila kita sandarkan rumah tadi, rumah guru besar. Terus kita tahu, nampak? So tujuan sandaran ataupun tujuan idhafah ini adalah untuk menjadikan dia isim ma'rifah. Untuk menjadikan dia kata nama khas. Katalah buku. Sebuah buku. Buku siapa? Buku yang mana? Pak, kita tak tahu. Kalau itu isim yang pertama, sebenarnya dia adalah isim nakirah sebenarnya. Tetapi buku adik, contohnya lah kita kata buku ayah, terus kita tahu. Kata nak sandarkan buku kepada buku cikgu, terus kita tahu. Nampak? Dia perlu, sandaran ini perlu untuk menjadikan isim tadi, yang buku tadi ataupun rumah tadi terus menjadi ma'rifah. Ya, terus dikenali. Isim ma'rifah adalah kata nama khas. Isim ma'rifah ya, dikenalilah. Kalau isim yang umum,
kita tak kenal, kita tak tahu buku siapa. Tu dia, itu umum lah ya, rumah siapa. Dia umum, istilah Arab dia dipanggil nakirah. Nak panggil nakirah pun dah cukup dah. Nak panggil lagi, nak panjang sikit, isim nakirah. Boleh je. Kalau dah nakirah tu memang isim. Jadinya nak sebut nakirah sahaja pun boleh. Nak sebut isim nakirah pun boleh. Makrifah pun sama. Isim makrifah. Sebut makrifah pun kita dah faham dah. So itu tujuan idhafah. Ataupun tujuan sandaran, dia ada beberapa cara lah. Cara untuk kita kenal. Cara untuk kita kenal. Cuba bawah, scroll down. Tengok apa yang dia bagi contoh. Contoh yang dia bagi di sini ya. Dalam ayat al-mithalu bermaksud contoh ya. Okey. Sekejap. Tutup ni sekejap. Okey. Ayat ni ayat Quran, inna anzalnahu fi, bukan. Itu semua bukan. Lailatul qadri. Itu sebenarnya. Lailatul qadri. Lailati bermaksud malam ya. Lailati bermaksud malam, disandarkan kepada al-qadri itu. So malam al-qadar. Malam apa? Malam yang keberapa? Nampak? Kita tak tahu. Tapi bila dikata malam al-qadar, ini yang orang kita biasa cakap Lailatul Qadar lah. Inilah dia. Cumanya orang sebut Lailatul Qadar. Boleh, tak ada masalah. Lailatu, lailati, lailata, itu tak ada masalah. Itu cumanya ada sebab kenapa dia lailati, ada sebab kenapa dia jadi lailata, tapi yang original dia sebenarnya Lailatul Qadri. So malam apa? Malam itu disandarkan kepada isim makrifah. Macam mana nak tahu isim yang kedua tu makrifah? Ada alif lam. Mana-mana kalimah, mana-mana perkataan, jika bermula dengan alif lam, kita tahu dah perkataan itu adalah isim makrifah. Isim yang pertama, lailati, tak boleh ada alif lam. Itu syarat dia. So, lailatul qadri, ini contoh idhafah. Okey, paling yang kita nak ingat, isim yang pertama tak boleh bermula dengan alif lam. Macam tu. Isim yang kedua wajib ada alif lam, dan isim yang kedua wajib berbaris bawah di akhir dia. Qadri, ri itu wajib. Al-qadri, ra tu mesti ri, itu wajib. Yang lailati tadi bebas. Lailati boleh, lailata boleh, lailatu boleh. Di sini lailati, kenapa dia lailati? Sebab perkataan fi itu. Lepas tu dia jadi fi lailati. Katalah tak ada fi, mungkin dia akan jadi lailata. Macam tu ya. Lailata, lailatul qadri. Macam itulah ya. So isim yang pertama akhirnya bebas. Baris akhir dia lailati boleh, lailata boleh, lailatu boleh. Dia ada kebebasan pada isim yang pertama, tetapi isim yang kedua wajib, akhir dia wajib berbaris bawah. Itu dipanggil majrur. Kalau baris bawah itu dipanggil majrur, ataupun nak panggil kasrah, tak ada masalah. Ya. Okey, dipecahkan. Lailati dipanggil mudhafun. Isim yang pertama lah. Isim nakirah. Lailati malam. Malam apa? Itu nakirah lah, tak tahu. Tak tahu. Dia al-qadri dipanggil mudhafun ilaih. Isim yang kedua lah. Ya. So terus sandarkan malam kepada al-qadar, jadilah Lailatul Qadar ataupun Lailatul Qadar ataupun Lailatul Qadar. Terus kita semua orang tahu. Sebut je Lailatul Qadar, semua orang tahu. Mana ada orang tak tahu kan? Terus apa? Itulah matlamat idhafah. Okey, dia bagi satu contoh je itu ya Linda. Ada contoh lain tak? Tak ada ya? Tak ada, tak apa. Kita belajar yang ni saja. Okey nanti Ustazah tengok dia punya kalau ada contoh yang lain. Okey, kalau tak ada kat situ, apa ni, kita nak tengok yang bagi la dulu. La ke ma ke tak ada masalah. Kita tengok dulu apa yang kita hantar tadi ya. Okey, ini pula huruf la. Nampak? Dia panggil huruf ya, sebenarnya perkataan. Tak apalah kita kata dia dah panggil huruf-huruf lah ya. Kita janganlah huruf tu huruf alif, huruf ba. Kita jangan fikir macam tu ya. Dia panggil huruf. Sebenarnya la, perkataan la ya. Al-harfu. Harfu dengan huruf sama. You nak panggil harfu boleh, you nak panggil huruf pun boleh. Sama je. Ya. La. So la ini membawa dua maksud. Ya. Maksud yang pertamanya, ejaan dia exactly samalah. La macam tu, lam dengan alif. Mesti. Ya. Dua harakat bila kita baca di dalam Quran. La. Gitu ya. Okey, dalam kotak yang pertama, an-nafiyah. La yang bermaksud menafikan.
Itu dia panggil la nafi. Dia pendek ya, la nafi. Maksudnya menafikan. Menafikan bermaksud tidak pun boleh ataupun bukan. Boleh. Tidak dengan bukan sama. Ya. Dan yang kedua, an-nahiyah bermaksud jangan. Sebab tu macam mana kita nak tahu, kita kena faham ayat tu. Cuba tengok contoh yang dia bagi, Linda. Okey, nanti dia kata kat sini dulu sekejap sebelum dia kata apa? La nafi. Kita tengok Melayu dulu ya. La an-nafiyah. Tadi la tadi ialah huruf penafian ya yang berfungsi dengan kata nama dan kata kerja. Ini senang cerita, la nafi ni lebih luas penggunaan dia. Kita boleh menafikan isim ya, kata nama tu berfungsi dengan kata nama. Ataupun kata kerja. Dua-dua boleh. Senang cerita, dua-dua masuk. Menafikan isim pun boleh, maksudnya bukan ayah. Maksudnya itu nak menafikan isim lah. Ayah kan isim kan? Bukan ayah. Contoh lagi, bukan cikgu. Bukan. Pak, dia boleh. Ataupun kita nak menafikan kata kerja. Kata kerja perbuatan. Bukan menulis. Nampak? Bukan menulis ataupun bukan memasak. Pak, dia boleh. La nafi penggunaan dia lebih luas berbanding dengan la nahi sebenarnya. Kalau la nafi boleh menafikan isim ataupun menafikan perbuatan, kata kerja. Itu la nafi. Kalau bawah dia pula satu lagi ni la nafi lil jins. Ni dia ada macam something special lah. Ejaan dia sama tapi dia kata apa kat sini, dia kata la an-nafiyah berfungsi seperti inna. La ni ejaan dia sama macam tadi tapi fungsi dia seperti inna. Ustazah tak ingat, kita dah ada bagi inna ke, Linda? Isim inna. Adakah kita bagi sebelum ni? Isim inna? Oh, ada ya. Isim inna. Macam tu ya. Okey. So Sungguhnya ya. Ya. So la tadi tu situ. Bagus dah ada dalam tu ya. La juga, la yang ni dia nampak macam maksud dia tetap menafikan juga. Tengok kotak dia ya tu la an-nafiyah lil jins. Itu nama dia ya dalam bracket tu. Dia bukan menafi yang biasa-biasa. Dia ada selain daripada dia menafikan, dia macam special lah. Ada benda special ya. So maksud dia memang tetap menafikan, tidak ataupun bukan ya. So kotak dia lepas tu penafian. Tidak ataupun bukan boleh. Okey, contoh yang diberi di sini. Contoh yang diberi sebelah dia tu selepas la dia kena jaroma. Perkataan selepas la mesti ending dia baris atas. Itu maksud dia. Ma tu. Dia tak boleh la jaromu, tak boleh. La jaromi tak boleh. Ini dia panggil la lil jins pun nak pendek ke sana, la lil jins ataupun nafi lil jins. Kalau boleh sebut penuh tak ada masalah, tapi kita faham kalau orang kata la lil jins kita dah tahu dah maksudnya ni. Kalau nak sebut lagi la nafi lil jins, benda yang sama. So cara kita nak tengok dia sama ada ini la nafi yang biasa-biasa ke ataupun la nafi yang macam ni yang memang dia ada special, dia ada fungsi special dia. Tengok selepas dia tu misi akhirnya baris atas, jaroma. Ma tu yang kita tengok ya. So ini fungsi dia seperti inna. Okey, sebab inna kita boleh repeat lah, tak ada masalah ya. Jangan risau ya, inna tu pun kita boleh repeat semula. Inna. Okey, ini cuma nak tunjuk yang tadilah apa beza la yang nafi yang biasa-biasa dengan la nafi lil jins. Kita ambil nama dia sikit lil jins ya. Okey, lepas tu yang ketiga la nahiyah, bawah dia la melarang. Melarang maksudnya jangan. So dia kata apa? La nafiyah, tengok yang rumi je. La nafiyah adalah huruf jazam. Huruf jazam ni maksudnya dia melarang ya. Maksud dia jangan, tetapi dia menjazamkan. Menjazamkan maksudnya mematikan. Nanti kita tengok ya. Mematikan apa? Mematikan kata kerja mudhari' selepasnya. Mari kita tengok contoh dia. Contoh dia, so senang cerita, la nahi selepas dia mesti fi'il mudhari' sahaja. Ni dia bagi contoh, al-amthilatu bermaksud contoh, dia bagi la nafiyah. Ini nafiyah yang biasalah ya. Cuba kita tengok di sini. Innallaha, la tu. La yakhfa. Yakhfa adalah fi'il. Ya, tak ada masalah. Maksudnya dia bebas. La nafi biasa-biasa ni lebih bebas, penggunaan dia lebih luas lah. La yakhfa. Yakhfa bermaksud takut.
Ya, la bermaksud tidak, tidak takut. So takut tu kata kerja lah ya. Kalau kita tengok ke ujung dia ada juga la, tengok gerak ke ujung tu. Baris yang sama ya, wala apa ya? La di sini tidak fis samai, apa lepas la di sini bukan kata kerja. Tadi la yakhfa. Yakhfa adalah fi'il, senang cerita. Kata kerja tapi yang di hujungnya wala fis samai. Selepas la bukan kata kerja. Senang cerita, la nafi ni penggunaan dia lebih luas, lebih bebas. Ya, nak menafikan kata kerja macam yang pertama tadi awal, dan di hujung tadi dia menafikan isim, kita kata. Boleh. Lepas tu la nafi lebih luas penggunaannya. Okey, kalau contoh la nafiyah lil jins, kita tengok bawah dia. Bawah dia, kita tengok sini. Kalau kita tengok dulu kat sini, la yukallifu, yukallifu adalah fi'il. Itu Ustazah, saya tak tahu dia fi'il. Memanglah kita belum belajar lagi. Ustazah bagi tahu dulu ya. So yukallifu adalah fi'il. So ni la nafi biasa ni, ya. Ni lebih kurang yakhfalah, ya. Ini la nafi biasa. Lagi tengok mana lagi dia punya nafi lagi? Illa bukan ya. Illa tu satu kalimah ya. Tengok baris dia Linda. Nanti dulu. Jangan laju sangat. La yukallifullahu nafsan illa. Kita belajar sikit. Illa adalah satu kalimah. Memang la dia sama. Tetapi bezanya la di sini ada sabdu. Dan sebelumnya ada hamzah bagi bawah. Illa adalah satu kalimah. Illa bermaksud kecuali. So yang ni bukan la nafi ke, bukan la nahi ke, bukan. Kalau yang la nafi ke nahi tu mesti la sahaja. Tidak ada sabdu, tidak ada apa-apa sebelumnya. Ya, so ini bukan. Okey. Lepas tu laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana, okey, Rabbana la yang tu ya. Tu'akhidna juga fi'il juga. Tu'akhid fi'il ya. No, this one. Bawah dia ada lagi tak Linda? Cuba tengok bawah dia. Dia bagi kat situ saja. Okey. Kalau tengok la tu'akhidna, janganlah mengazab kami. Ini sebenarnya la nahi ya. Dia ada dua-dua dalam ni, ya. La yukallifu apa ni? Sekejap ya. La yukallifu itu la nafi, ya. Tapi la tu'akhidna itu la nahi. Nanti kita ajar macam mana. Macam mana nak bezakan? Nampak la sama, ya. Okay. So in nasina aw akhtana rabbana wala, lagi bawah ujung dia lah, rabbana wala tahmil. Ini juga la nahi ya, la melarang. Okey, Ustazah bagi tunjuk kat sini ya, sebab di sini jelas ya. Okey, bandingkan la yukallifu ya dengan la tahmila, senang cerita. Sebab itu ada tu'akhizna ya. Bandingkan dengan la tahmil. Cuba bandingkan ya. Okey. Selepas la memang betul kedua-duanya fi'il mudhari', tak ada masalah. Yukallifu fi'il mudhari' ya, tahmil fi'il mudhari'. Cumanya tahmil tu ya, tengok ya. Tahmil tu fi'il mudhari' yang hujungnya mati, jazam. Ni lam tu tanda mati. Tanda mati itulah yang jazam tadi. Kalau kita nampak selepas la ada fi'il mudhari' yang jazam di hujungnya ataupun yang mati di hujungnya, maka la itu adalah la nahi ataupun la melarang, la jangan. Tapi kalau kita tengok fi'il mudhari'nya tak mati, macam la yukallifu, hujung fi'il mudhari' tak mati, so la tu la nafi biasa. So kalau bawah tu sebenarnya la tu'akhid. Nah, la bawah dia tu la tu'akhid, mati hujung dia. Fi'il mudhari' juga zal tu mati. So ni la nahi, la melarang, ya. Okay, alright. So ke Ustazah, okay, Linda. Kita tutup sekejap Linda. Ustazah boleh je cakap sejam 2 jam, no problem. Ustazah nak tanya dulu anak-anak murid ni siapa yang Ustazah pening? Good. Silakan. Kalau nak cakap buka mikrofon ya. Silakan. Kalau nak tanya, nak cakap Ustazah, saya tak nampak langsung. Silakan buka mikrofon je bagi tahu. Jangan malu dengan kawan sebab kawan pun semua belajar. Saya tak nampak, bukanlah langsung, tapi boleh kata tak nampak sangat lagi ya. Okey, yang maksudnya nak membezakan la nafi dengan la nahi tadi, betul? Ya. Okey, la nahi. La nahi, nahi maksud orang putih, bukan orang putih. Orang Indo pula, orang Bollywood.
Nak cakap Bollywood kan dia kata nehi, betul tak? Kita ni kena relate sikit, tahu tak? Relate dengan orang kata associate tau. Kan Hindustan kata nehi, nehi tu sama dengan nahi. Arab nahi. Kalau Bollywood tu sebenarnya, Bollywood tu Hindustan kan. Hindustan dia ada tahu perkataan dia dekat. India tu sebenarnya kalau kita pergi Arab, kita akan lalu India naik kapal terbang, betul tak kan? So orang India tu dia lebih dekat dengan Arab berbanding kita. Jadi orang negeri India tu banyak menggunakan perkataan-perkataan yang mirip-mirip India, mirip-mirip Arab sebenarnya ataupun asalnya. So kalau Bollywood cakap nehi, nehi maksudnya jangan. So Arab cakap nahi. Nahi tu jangan ya. Beza dia gini je. Kalau melarang, la nahi, fi'il mudhari' selepas itu mesti hujung dia mati. Mesti. Tapi perlukan tengok beberapa kali lah, cari beberapa kali baru kita ingat. Ini sekadar sebut teori memanglah kita tak ingat, betul tak? Ini hanya teori dulu untuk kita dengar dulu. Paling tak pun oh hari ni saya belajar ada la nafi, ada la nahi. Pegang yang tu dulu. Kalau dah boleh bezakan la nafi dengan la nahi, of course lah lagi tinggi. So yang kita nak tengok tu la nahi tu fi'il mudhari' selepas dia tu mesti hujung dia mati. Itu cara kita nak tengok. Right? Kalau kita jumpa dalam Quran nanti, kita highlight lah. Oh ni la apa. Perbincangan ni lah yang membuatkan kita ingat. Okay? So itulah. Okay. Yang lain, ada siapa-siapa nak tanya? Silakan. Kalau saya. La nahi tu tadi kan Ustazah kata kalau nak tahu beza dia sebab dia tanda mati kan. Ya, fi'il mudhari' dia hujung fi'il mudhari' mati ya, juzuk jazam. Kalau isim dia tanda mati juga ke? La nahi hanya isim sahaja. Hanya fi'il saja. Oh, hanya fi'il saja. Dia hanya melarang perbuatan sahaja. Bukan senang kan? Sebab tu kita tanya la melarang, la nahi hanya untuk fi'il sahaja, kata kerja sahaja, tak ada isim. Ya kalau ada la lepas tu ada isim itu la nafi tu. La nafi dia boleh dua-dua, menafikan kata kerja, menafikan isim. La nafi lebih luas penggunaan dia, tapi la nahi lebih rigid. Dia hanya melarang perbuatan sahaja. So hanya fi'il mudhari' sahaja. Selepas la nahi dan hujung fi'il mudhari' itu mati, istilah dia dipanggil jazam. Istilah Arab dia lah, istilah bahasa Arab. Ya, dipanggil jazam. Kalau orang dah pandai sebut jazam, maksudnya dia tahulah hujung tu mati. Sama ada bertanda mati atau kadang-kadang kita tak nampak tanda mati tetapi tak ada baris. Kalau tak ada baris apa-apa, tak ada tanda apa-apa, itu juga maksudnya sebenarnya jazam. Ya, maksud dia. Okey, yang lain silakan. Sila. Kita ada cumanya la nafi lil jinsu, itu special. Dia bukan menafi saja tapi dia ada special, dia berfungsi seperti inna. Inna tu tak apa, kita boleh refresh bila masa pun tak ada masalah ya. Dan tadi idhafah ya, idhafah, lepas tu la nafi ataupun la nahi, dan satu lagi ma. Tunjuk dulu ma, Linda. Siapa nak tanya silakan ya, tak ada masalah. Kita tengah share screen pun boleh tanya. Okey, perkataan ma ya, nampak simple. Ma tu MA ya, MA ataupun mim alif ya, nampak simple je. Dia ada beberapa maksud. Ya, al-harfu ma. Huruf ma. Sebenarnya bukan huruf. Kalau kita nak cara Melayu kita, perkataan ma sebenarnya lah ya. Okey, kotak yang pertama. Kotak yang pertama kita maksud dia ma tu penggunaan perkataan ma. Kotak yang pertama cara nak baca tu al-istifhamiyah ataupun istifham. Lagi pendek ya. Tak payah al tu tak payah, buang je alif lam tu ya. Bila kita nak sebut istifham, kita mati kat mim je, senang. Istifham bermaksud pertanyaan. Pertanyaan tu maksudnya kalau kita ma ini penggunaan dia sebagai istifham, maksudnya begini. Ma tu bermaksud apa? Basicnya ma bermaksud apa. Tapi kalau dia digunakan di dalam pertanyaan, dia akan jadi berjadi apakah. Dia macam tu. Apakah, dia tambahkah di situ. Kalau ma ni digunakan untuk pertanyaan lah, istifham bermaksud pertanyaan ya. Okey, ma juga ma umumnya maksud dia apa? Okey. Kalau an-nafiyah, nafiyah nafi macam tadi ya, la nafi. Ma juga boleh jadi nafi juga. Nafi maksudnya tidaklah, tidak ataupun bukan. Boleh? Nanti jumpa lah banyak kan. So ma maksudnya yang bermaksud
bukan ataupun tidak, menafikan. Pun boleh juga, sama fungsi ma dengan la yang kita belajar tadi. Ya, an-nafiyah, menafikan. Yang ketiga, al-mausuliyah. Ini yang kita pernah sebut isim mausul. Isim mausul ni kata hubung. Dia punya maksudnya. So kalau ma itu digunakan dalam kategori yang ketiga ni, maksud ma tadi apa-apa yang. Dia tambah yang. Kalau ma tadi digunakan di dalam pertanyaan, dia akan jadi apakah ataupun apa-apakah, boleh. Kalau ma berfungsi sebagai nafi, bermaksud ma tu maksudnya bukan ataupun tidak. Dan ma kalau berfungsi sebagai dalam kotak ketiga, al-mausuliyah ataupun isim mausul, ya, bermaksud ma tu bermaksud apa yang ataupun apa-apa yang. Dan satu lagi ma sebenarnya ada tujuh penggunaan, ya, tapi ada yang umum, ada yang tak umum lah, ya. Okay, ta'ajjubiyah. Ta'ajjub macam kita biasa ta'ajjub. Kita dah biasa kan? Ta'ajjub maksudnya kagum. Dalam bahasa Arab, jika diorang kagum tentang sesuatu, perkataan ma biasa digunakan. Ya, ada di situlah. Okey. Nanti kita tengoklah kalau kita jumpa, ya. Dan ada situ lagi ma al-kafah, penyempurnaan, ma al-mazdariyah, ma mazdar. Kalau Ustazah tak explain tu, maksudnya kita tinggal dulu, ya. Ma syarutiyah, ma syarat. Tinggal dulu. Ustazah lebih fokus kepada yang atas tu, kotak yang atas tu, ya. Takjub tu pun sebenarnya ada ke, tapi yang paling nak nampak, susah nak nampak ma pertanyaan ke, tak? Istifham. Pendek, ya, ambil istifham. Istifham, ya. Ada perkataan faham di situ sebenarnya, ya. Untuk faham sebenarnya. Istifham kita terjemahkan dia sebenarnya untuk faham ataupun untuk memahami. So dalam kata lain maksudnya pertanyaan. Itu maksud dia. Nafiyah, nafilah, ya. Mausuliyah, isim mausul. Ta'ajub, ta'ajub maksudnya menunjukkan kekaguman, ya. Pada yang tiga lagi tu kita tak berapa sangat nanti. Kita tolak tepi dulu, ya. Okey, sekarang kita gerak kepada Al-Quran kita, ya. Al-Quran kita muka surat 9. Muka surat 9. 9 Ustazah. Ayat 9. Oh, bukan muka surat 9 ke? Okey. Ingat kena muka surat 9. Sekejap, ya, kita tengok, ya. Oh, ayat 9. Okey, mari kita tengok ayat kita. Ayat 9 bermula dengan yukhadi'una. Okey. Yukhadi'una, kita tak fokus sangat, ya. Belum fokus sangat, tetapi Ustazah bagi tahu dulu, ya. Yukhadi'una adalah fi'il mudhari'. Dia ada cara dia. Kalau kita tak nampak dulu pun, tak belajar dulu pun tak apa, tapi kita ada cara dia. Macam mana nak tahu, ya, dia fi'il mudhari'? Macam ni, ya. Hujung dia tu, waw nun tu, una tu. Hujung dia macam tu. Ya. Na tu wajib na lah. Na, dia ada waw dengan nun. Tetapi na tu memang na. Ya. Okay. Hujung dia tu, lepas tu depan dia tu, depan tu ya. Bermula dengan ya. Yukhadi'una kalau ya. Kalau ta pun boleh. Kalau ta, tukhadi'una. Ya. Okay. Ataupun kalau nun pun boleh. Tapi kalau nun, nukhadi'u, dia sampai ain je tahu. Waw nun tak ada. Ya, waw nun tak ada. Dan hamzah pun boleh. Ukhadi'u. Waw nun tak ada. Kalau ada siapa-siapa nak tanya, kenapa kalau huruf awal dia nun dengan hamzah tak ada waw nun kat ujung? Ada siapa-siapa nak tanya tak? Dia kalau ya dengan ta, boleh jadi ada waw nun kat ujung je tu lah. Tapi kalau tak ada pun boleh. Contoh, ya, macam ni, yukhadi'una. Ada waw, ada bermula dengan ya, lepas tu hujungnya waw nun. Katalah satu lagi kita jumpa yukhadi'u pada ain saja tanpa waw nun pun boleh juga. Boleh. Kita boleh buang waw nun kat ujung, ya. Katalah bermula dengan huruf ta, tukhadi'una, ataupun buang waw nun kat ujung, tukhadi'u. Boleh. Dia ya dengan ta ni dia boleh dua-dua. Ada waw nun di hujung boleh, tanpa waw nun di hujung pun boleh. Sebab waw dengan nun di hujung tu hanya menunjukkan dia jamak muzakkar. Kalau dia bukan jamak, tak adalah waw nun kat ujung tu, ya. Kalau dia jamak ada. Tapi kalau bermula dengan itu ya dengan ta boleh, ya, dua-dua pun boleh, ya. Tapi kalau nun nukhadi'u memang tak ada waw nun. Kalau hamzah ukhadi'u memang tak ada waw nun. Kalau hamzah tu bermaksud saya. Dan kalau saya mana boleh jamak muzakkar pula dah kan. Kalau saya mestilah seorang.
sebab tu dia tak ada waw nun. Dan kalau kami, nun tu kalau dia nun dia kami memang tak ada waw nun. Waw nun kat belakang memang tak pernah ada. Ya, yang waw nun kat belakang tu hanya ada untuk kalau bermula dengan huruf ya macam ni ataupun bermula dengan huruf ta yang ada waw nun di hujung ya. So ini adalah fi'il mudhari'. Okey. Ingat ya, di dalam setiap fi'il mudhari' maksudnya present tense. Present tense yang sedang berlaku ataupun future tense yang akan berlaku. Boleh. Kedua-dua itu jatuh kategori fi'il mudhari' ya, bukan yang sedang saja yang akan. Okey, di dalam setiap fi'il ya, fi'il mudhari' ke ataupun past tense dia kita panggil fi'il madhi. Okey, ataupun perintah. Dia ada kata kerja perintah. Di dalam setiap perkataan fi'il itu dah ada pelaku dia pelaku kepada perbuatan, sebab fi'il maksudnya perbuatan. Ya, yukhadi'una, mereka menipu sebenarnya maksud dia. So mereka tu kat mana Ustazah? Kat mana kita nak tahu dia mereka? Okey, saya ajar ya. Mereka itu ada pada huruf ya tu. Huruf ya, lepas tu waw nun di hujung. Dari situ Ustazah tahu pelaku kepada perbuatan menipu tadi adalah mereka. Ya. Katalah Ustazah buang waw nun kat hujung. Kita kata yukhadi'u sampai ke ain saja. So dia bukan mereka dah. Dia menipu. Dia lelaki. Ya, dia menipu. Katalah ta pula. Tukhadi'una, kamu semua menipu. Kamu semua tu pada huruf ta dengan waw nun. Nampak dia penting tau. Berbeza saja huruf awal dia, hujung dia. Fi'il mudhari' dia macam tu. Ya, fi'il mudhari' sebenarnya dia kena tengok awal dengan hujung dia. Ya, untuk kita tahu siapakah pelaku kepada perbuatan tu. Cumanya paling tak, kalau kita tak nampak lagi, kita cuma ingat gini je. Di dalam setiap fi'il dah ada dia punya dhamir dia di dalam perkataan tu. Dhamir tu maksudnya apa dhamir? Huwa, huma, hum, hiya, humma, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kalau nampaklah perkataan tu agak-agak je, macam benarlah dengar masa ngaji. Macam kan? Nahnu ya, kalau rasa macam pernah dengar perkataan tadi, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ada 14 ya. Kalau rasa macam pernah dengar itu dipanggil dhamir. Dhamir ni bahasa Melayu dia kata ganti diri. Benda tadi dhamir tu dah ada dah di dalam fi'il ni. Cumanya kita nak detect lah yang mana. Apakah dhamir di dalam fi'il ni? Apakah dia? So ada cara dia lah. Macam tadi ya, macam saya kata di sini, yukhadi'una bermaksud mereka menipu. Dari mana datang mereka? Daripada huruf ya dan juga waw nun di hujung. Okay, so fi'il mudhari' ya. Allah memang kata nama khas ya. Allah kata nama khas ataupun kita biasakan diri kita menyebut Allah tu isim ma'rifah ya. Kalau boleh lah dah nak sebut kata nama khas dah reti kan. Itu isim ma'rifah Allah. Tak ada isu lain lah. Allah memang isim lah ya. Okey, walladzina wa. Sebelum ni kita ada beri list ya. Wa jatuh kategori ataf. Wa huruf waw tu sahaja. Wa bermaksud dan ya, dan maksud dia dan, tapi kategori dia huruf-huruf ataf. Kita ada bagi sebelum ni ya, huruf ataf, kata hubung ataupun kata sendi. Dia punya maksud kegunaan dia lah ya. Okey, allazina rasanya pun kita ada bagi list ya. Ya, isim mausul. Isim mausul ni kata hubung ya, bermaksud yang dan yang itulah. Mereka menipu Allah. Dan dan tu menyambung ayat. Lepas tu dan tadi ataf tadi bermaksud kata hubung, kata sambung ya. Dan dia bukan saja menipu Allah tau. Mereka tadi tu maksudnya orang kafir lah. Mereka menipu Allah dan siapa lagi yang kena tipu? Allazina bermaksud orang-orang yang dia macam tu, dia ada yang tau. So allazina adalah untuk jamak muzakkar. Ya. So sebenarnya jamak muzakkar, sebab allazina ni dia kalau untuk jamak dia pakai yang ni. Kalau untuk seorang dia pakai macam ni. Kalau jamak muzakkar pakai yang ni. Kalau jamak muannas pakai ni. Dia tukar-tukar. Kalau untuk dua muzakkar dia pakai lain. Kalau dua muannas dia pakai lain. Dia tak banyak sangat sebenarnya. Tapi dia adalah penggunaan dia. Okey. Allazina isim mausul, kategori dia kalau wow, kategori dia dalam list ataf ya. Allazina dalam list
isim mausul, kategori dia jamak muzakkar. Kita boleh terjemahkan dia dan orang-orang yang. Okey. Manu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Okey, macam mana nak kenal fi'il madhi? Fi'il madhi ya awal dia baris atas. Biasanya lah awal dia baris atas ni semua. Hujung dia tu ada waw dengan alif ziyadah. Alif ziyadah kalau kita nampak ada waw dengan alif ziyadah. Waw dengan alif ziyadah tu memang package ya. Bukan yang atas nun tu. Bukan. Atas nun tu memang kena baris depan lah. Ya. Memang kena ada baris depan. Kalau perkataan ni nun lah. Kalau perkataan lain bukan huruf nun lah apa-apa ya. Yang penting ada baris depan. Lepas tu ada waw lagi. Lepas tu waw huruf mat. Ini ya. Lepas tu ada alif ziyadah. So kalau ada waw dengan alif ziyadah ni sama ada dia fi'il madhi ataupun dia fi'il amar. Dia ada dua sebenarnya. Boleh jadi mana salah satulah. Cumanya kita kena pastikan. Yang ini fi'il madhi ataupun fi'il amar. Fi'il amar tu maksudnya perintah ya. Suruhan. So di sini adalah fi'il madhi. Hujung dia sama sebenarnya. Ya. Tapi awal dia lain. Kalau amar tu dia lain. Okay. Kalau kita jumpa, kita compare, kita nampaklah. Okay. Ini Ustazah bagi tahu je dulu. Dalam amanu juga, amanu siapakah dhamir dia? Ataupun pelaku kepada amanu bermaksud beriman. Dan orang-orang yang beriman, orang kafir tadi ya, mereka menipu Allah. Mereka itu merujuk kepada orang kafir. Bukan saja menipu Allah dan mereka menipu orang-orang yang beriman. Amanu bermaksud iman, beriman ya. So, okay, dia amanu juga adalah untuk jamak muzakkar, untuk hum. Amanu ya, orang-orang yang beriman. Okay, wa ma. Waw ni ataf lagi. Senang je waw banyak. Ma. Ma ni tadi ada berapa tadi maksud? Kita ambil 4 je lah. Ma pertanyaan ke? Ma nafi ke? Ma isim mausul ke? Ataupun ma takjub ke? Ma kagum ya. Dan kalau kita kata pertanyaan, dan apakah? Pelik tak? Tak kan? Dan tidak. Yakhda'una, mereka menipu. Dan kita tengok dulu ya, sama ada ma apakah, pertanyaan istifham, dan tidak, ya tidak, ma nafi, ataupun ma isim mausul, dan apa-apa yang, macam tu. Okey, dan ma takjub bukan kat sinilah ya. Okey, di sini rasanya apa? Dan tidak mereka menipu. Ya, di sini ma nafi ni. Antara cara dia kena faham ayat jugalah. Ya, kena faham seluruh ayat tu. Sebelum dia tak apa lagi, kita kefahamlah maksudnya ayat tu apa ya, baru kita nampak ma di sini manafira, ma bermaksud dan tidak yakhda'una, mereka menipu, ataupun dan bukanlah mereka menipu melainkan. Illa tu maksudnya melainkan ataupun kecuali. Ya, illa adalah satu kalimah ya, tersendiri. Dia maksud dia macam tadilah, melainkan ataupun kecuali, dia ada nama dia. Jangan takut dia, Ustazah sebut je, dia ada nama dia istiqna. Itu nama dia. Istiqna maksudnya kecuali. Tak boleh ingat istiqna tak apa. Ingat je dulu. Oh, illa maksudnya kecuali. Dia ada kategori dia tersendirilah. Kecuali siapa? Maksudnya dan tidak mereka menipu melainkan diri mereka sendiri. Anfusahum. So orang-orang kafir tadi, mereka tidaklah menipu melainkan diri mereka yang mereka tipu. Mereka tak tipu orang sebenarnya. Ya? Mereka menipu diri mereka sendiri. Anfusahum, kalau kita tengok, kita kenal hum, ya. Huwa, huma, hum, hiya, apa ada huwa, huma, hum, apa tu? Situ ada bunyi hum. Hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kita dengar di situ hum ya. Dan hum di sini dhamir yang duduk di hujung kalimah lain. Kalimah depan dia tu anfusa. So ni dhamir yang duduk di hujung lah. Ya, dhamir ada dua jenis ya. Dhamir yang duduk di hujung perkataan ataupun dia tak kisah, di hujung isim boleh, di hujung fi'il pun boleh. Ya, boleh semua ya. Cuba tengok baris atas dia tu. Betul-betul baris atas dia wa ma hum. Itu hum tu tidak bercantum barisan atas dia. Betul-betul line atas. Nampak tu hum. Di situ dia tak bercantum. Ya, di situ so hum di situ berbeza dengan hum yang ni. Yang hum yang macam ni sebab dia apa? Dia duduk di hujung ya. Anfusa bermaksud diri, melainkan diri mereka.
So di sini hum ni dhamir muttasil dipanggil. Dhamir ada jenis yang bercantum di hujung ataupun dhamir ada yang dia tak bercantum ya di hujung. Dia sendiri lah. Kita nampak perkataan dhamir tu sendiri-sendiri je macam tu, tak melekat di hujung ya. So ini dhamir muttasil nama dia. Hum bermaksud mereka ya. Anfusa diri mereka. Anfusa ni dia sama dengan nafsu sebenarnya, nafsun sebenarnya maksud dia. Tapi tak apa, anfusa tu bukan senang ya orang nak tengok, melainkan kalau orang dah tahu. Kita tinggal dulu hum tu je dulu ya. Hum tu dhamir muttasil. Dhamir muttasil bermaksud mereka. Jamak muzakkar. Mereka, tapi mereka ni merujuk kepada jamak muzakkar, lelaki ya, ramai. Okey, wa ma yash'urun, dan tidak, masih juga manafi. Sebab tadi awalnya dah ada manafi, dan tidak mereka menipu melainkan diri mereka sendiri. Itu sendiri tu Zazah tambahlah. Dan tidak, manafi juga. Yash'uruna, okey, mari kita belajar tengok kata ni. Ada ya lah awal. Ya ke ta ke, dia boleh, ta boleh, nun boleh, hamzah boleh. Okey. Dan hujung dia ada waw nun. Ini semua ciri-ciri fi'il mudhari'. Kalau ya awalnya menandakan dia muzakkar, tapi waw nun di hujungnya menandakan dia jamak. So di sini hum. Yash'urun, mereka perasan, dan tidak mereka perasan ataupun mereka sedar. Boleh? Dan tidak mereka sedar. Maksudnya mereka menipu diri mereka tapi mereka tak sedar. Itu maksud dia. So ini fi'il mudhari' juga. Sama dengan yukhadi'una, yash'uruna. Cumanya dia ada boleh jadi you, dia boleh jadi ya. Itu tak ada masalah. Okey, huruf ya tadi ya. You pun boleh, baris dia ya. You pun boleh macam tadi yukhadi'una, pak you boleh. You. Kalau macam ni yash'uruna boleh je, tak ada masalah. Ya dengan you boleh. Dia punya baris boleh berubah. Ada sebab lah, tapi tak apa, sebab tu kemudian. Okey. Fi qulubi. Fi sebelum ni kita ada ada tak? Ada kan? Fi dalam list huruf jar. Dia ada list dia lah. Tak boleh nak tambah-tambah. Selepas huruf jar macam fi selepas dia wajib isim wajib isim sahaja. So isimnya yang mana? Qulubi. Qulubi. Dan isim selepas huruf jar wajib berakhir dengan baris bawah. Wajib. Fi qulubi. Him tu, him sama dengan hum. Benda yang sama. Him dengan hum sama ya, mereka. So selepas fi qulubi, bi tu wajib. Tapi kalau fi qulubu memang tak ada. Fi quluba memang tak ada. Sebab selepas huruf jar isimnya wajib berbaris bawah. Qulubi. Kalau kita nak tengok kat sini, nak Ustazah baris bawah tu pada ba ke pada ha? Ha tu, him tu sama dengan hum. Kita dah tahu dia. Him tu sama dengan hum, dia adalah dhamir. So tolak tepi lah dhamir tu. Potong tepi dhamir tu. So di situ kita boleh pisahkan sebenarnya. Qulubi. Bi tu baris bawah. So ini dia panggil apa? Kalau huruf jar, panggil jar. Nak panggil huruf jar macam panjang, panggil jar je. Boleh? Jar. Lepas tu isim selepas dia kita panggil majrur. Panggilan dia. Majrur maksudnya yang berbaris bawah. Baris bawah dia pada ba tu lah. B. Maksud dia ya. Majrur yang berbaris bawah. Kalau jar yang membaris bawahkan. Macam tu. Maksud dia. So kita panggil dia jar majrur. Sampai pada B. Okey, kalau kita ambil qulubihim sama dengan anfusahum tadi, sama. Naik satu baris balik tadi. Anfusahum. Anfusa bermaksud diri, hum mereka. So sebenarnya di sini ada dua isim. Anfusa diri ataupun orang sebenarnya. Kalau dia cakap diri tu maksudnya merujuk kepada orang lah. Hum dhamir. Dhamir memang kategori isim So, di situ ada dua isim sebenarnya. Anfusa ada isim pertama, hum adalah isim yang kedua. Qulubihim pun sama. Qulubi bermaksud hati. Ini plural ya.
Kalbu. Lagu Melayu kita ada di dalam kalbu. Ayat dia kan, ayat kan lagu. Sebenarnya tak boleh kalbu ya. Di dalam kalbu sebenarnya. Kena qaf je dia. So kalbu dengan qulubi sama je. Maksudnya hati. Ya, cumanya qulubi adalah jamak. Ya, maksudnya hati. Plural lah qulubi. Ya. So sama dengan anfusa ya. So qulubi adalah isim hati ya. Isim maksudnya benda lah ya, hati ataupun jantung ke apa ke, terpulang lah ya. Him adalah dhamir. Dhamir juga adalah kategori isim. So ini ada dua isim ya. Sama dengan yang kita belajar tadi. Idhafah. Cumanya yang dalam nota tadi dia bagi contoh contoh yang pertama idhafah. Kita ada bentuk yang contoh lain ya, idhafah. Idhafah yang cara lain senang je. Sandarkan isim kepada dhamir mutasil. Senang. Ya, so ni ada dua lah tadi dalam nota. Cara sandaran yang pertama ya, yang ni cara sandaran yang kedua. Okey, hati-hati mereka ataupun jantung-jantung mereka. Terpulanglah. No, itu terjemahan tu tak ada masalah ya. Kalau tadi anfusahum, diri mereka ataupun diri-diri mereka. Nampak? Di sini ada dua isim ya. So ini bentuk idhafah yang kedua sebenarnya. Idhafah ada beberapa cara ya. Tadi Ustazah ada cakap tapi dia bagi contoh yang satu je tadi. Okey, di sini kalau kita kata fi qulubi tem, bahasa Arab dia jar majrur. Okey, sekarang kita tinggalkan fi ya. Jangan tengok fi. Kita tengok je qulubihim, itu kita panggil dia idhafah. Okey, tadi mudhafun wa mudhafun ilaih, nama panjang ya. Okey. Kalau maradun perkataan tu berakhir dengan tanwin. Kalau berakhir dengan tanwin ya, dun tu tanwin ya. Tak kisahlah, tanwin depan boleh, tanwin bawah boleh, tanwin atas boleh. Ambil dia dulu sebagai isim nakirah. Kata nama am. Ya, pegang itu dulu ya, maradun. Paling tak pun kita kenal dia isim lah. Ya, nampak dia tanwin lah, maksudnya dia isim lah. Maradun. Maradun maksudnya satu penyakit ataupun penyakit. Di dalam hati mereka ada penyakit. Macam tu. Ya, maradun maksudnya penyakit. So ini isim nakirah. Ya, nakirah maksudnya kata nama am. Ambil itu saja dulu. Nampak tanwin je, itu isim. Okey. Fazadahumu. Humu sama dengan hum ya. Humu sama dengan hum yang tadi. Yang tadi anfusahum tadi. So dia letak baris pada mim sebab nak sambungkan cara bacaan tu, nak sambungkan kepada Allah, itu je. Tapi humu tu dengan hum benda sama. So itu dhamir muttasil. Okey, fa tertinggal. Fa huruf fa tu. Huruf fa tu dia sama dengan huruf waw tadi. Waw ya. Waw tadi bermaksud dan. Waw tadi kan. Wa ma tadi kan. Kalau fa, huruf fa saja bermaksud maka. So fa ini sama kategori dengan huruf waw tadi ya. Dipanggil ataf. Maka, macam tu ya. Okey, zada adalah fi'il sebenarnya. Zada adalah fi'il. Nampak? Kita nak tengok dhamir mutasil boleh duduk di hujung fi'il. Zada adalah fi'il sebenarnya. Tak kenal tak apa dulu. Dengar dulu ya. Hum tu. Humu dengan hum sama. Yang penting dhamir mutasil boleh duduk di hujung isim ya, ataupun dhamir mutasil boleh duduk di hujung fi'il. Tak ada masalah. Itu saja. Cukup yang macam tu dulu ya. Allah lah. Cumanya kalau kita perasan tadi Allah tadi ya, perhatikan, comparekan Allah ni. Allahu, baris itu ya. Bandingkan tadi Allah. Itu yang kita nak alert mata kita. Atas dia pula billahi, hi. Itu yang mata kita patut alert bila kita belajar bahasa Arab. Hujung isim boleh berubah baris. Allah tadi boleh jadi ha, hujung dia boleh jadi hi ataupun hu. Itu boleh. Untuk isim sahaja, okey? Bukan untuk fi'il, untuk isim sahaja. Dan yang original dia, adalah Allahu. Itu original dia. Ya. Asalnya Allahu, tetapi boleh jadi hi, boleh jadi ha. Yang hi dengan ha tu dia ada sebab dia lah. Contohnya kalau billah tu, billahi tu contoh dia, billahi tu sebab ada huruf jar. Bi tu huruf jar ya, bi huruf jar, bi maksudnya dengan lepas tu selepas huruf jar mesti isim dan hujungnya mesti baris bawah. Itu sangat jelas ya. Huruf jar ini jar majrur ni sangat jelas. Billahi itu jar majrur. Tapi baris yang Allah tu tak apa. Kemudian itu tak apa. Itu lebih complicated kenapa ha. Okey. Yang penting isim yang original hujungnya mesti dhammah, hu tu. Ya.
Okey, baris depan ataupun dhammah. Dia adalah term dia sebenarnya ya. Okey, maradan adalah tanwin atas. Tadi maradun sama je ya. Cumanya adalah sebab kenapa berubah dia. Tanwin tu tadi maradun, sekarang maradan. Dari segi tanwin kita pegang dia sebagai isim nakirah. Kata nama am ya. Dan dia boleh berubah baris. Maradun boleh, maradan boleh, maradin boleh. Macam tu. Isim bebas. Tak kisah satu baris. Macam Allahu, hu satu baris, hi satu baris, ha satu baris. Tengok isim ya. Maradun penyakit. Isim juga 4. 2 baris. Maradan 2 baris. Kalau maradin 2 baris di bawah. Tak ada masalah. Boleh sahaja. Okey, kita gerak lagi ya. Kita ambil, kalau boleh habiskan ayat 10 ni ya. Okey, wow maksudnya dan, kategori dia ataf, kata hubung. Dan ya, lahum, la bermaksud bagi ataupun untuk ya, hum mereka. Hum macam tadilah, dah berapa kali kita jumpa hum ya. Bagi mereka. So la di situ huruf jar ya. Huruf jar. So di sini kita panggil, cumanya kenapa mim tak bagi bawah Ustazah? Sebab dhamir adalah dipanggil Mabni. ya, mabni. Arab dia dipanggil mabni, kalau bahasa Melayu dipanggil kebal. Segala dhamir baris akhir dia tak boleh tukar ya. Dia mati-mati, cuma tadi dia ada satu tu humu. Humu tu sebab nak sambungkan bacaan dengan Allah tadi. Fazadahumullah. Itu bukan apa, hanya letak mim tu bari depan hanya untuk sambungkan sahaja dengan Allah tu ya. Tetapi sebenarnya dia tak boleh berubah baris, tak boleh bari bawah semua tak boleh ya. Walaupun dia duduk selepas huruf jar. Itu untuk yang mabni lah, bukan dhamir saja. Ada juga yang lain yang mabni ya. So lahum itu jar majrur, bagi mereka ataupun untuk mereka ya. La tu maksudnya bagi ataupun untuk, kerana pun boleh ya, dan kerana mereka boleh juga. Okey, azabun alimun. Bandingkan dua ni. Azabun, azab lah. Kita biasa dengan azab ya, berakhir dengan tanwin ya. Tanwin depan, azabun tanwin depan, alimun. Itu tanwin depan juga ya. Pada alimun tu tanwin depan. Mim tu dia letak situ bila nak sambung. Bila nak sambung cara membaca. Tapi sebenarnya dia tanwin depan terbalik. Ya. Kalau azabun tanwin depan terbalik, alimun tanwin depan sama. Sebenarnya waw tu sama bentuk sebenarnya. Tapi dia tak peduli. Yang penting tanwin depan, azabun tanwin depan, alimun tanwin depan. Itu je. Dia tak kisah yang azabun tanwin depan terbalik pada bun dia upside down. Orang panggil 96 ataupun 69 ya. Yang alimun tu memang tanwin depan sama. Sebenarnya itu dia tak peduli. Yang penting tanwin depan. Kalau kita nampak ya, kalau kita nampak apa ni perkataan yang begini ya, kalau ikut tanwin dia, kalau yang perkataan pertama tanwin depan, perkataan kedua pula ujungnya tanwin depan. Kalau di bawah contoh ya, azabin alimin contoh, ataupun azaban aliman, boleh, tak ada masalah. Kalau nampak dua perkataan yang begini yang masing-masing berakhir dengan tanwin, tanwin depan, kalau tanwin bawah, kalau tanwin atas, ini dipanggil sifah wa mausuf. Sifah maksudnya sifat. Sifat maksudnya sifat lah. Kalau kita tengok sini azabun alimun, azab kita dah tahu dah, azab benda tau. Benda-benda yang menyakitkan ya. So azab adalah benda ya. So dia punya sifat apa? Alimun. Alimun maksudnya menyakitkan, sangat pedih. Maksud alimun tu. So alimun adalah sifat. Benda dia azab. So kalau kita nak baca ni mesti ada satu benda dan mesti ada sifat dia. Ya, so ini kita panggil sifah mausuf. Sifat dia alimun, mausuf tu benda tu lah azab. Okey. Ini sifah wa mausuf. Nak sebut wah tu tak apa, tak nak sebut tak apa. Okey, bima. Bima, B adalah huruf jar macam billahi tadi atas ya, billahi ya huruf jar, tapi ma mabni ya, bukan dhamir saja mabni, perkataan ma adalah mabni. It's always ma. So tak bolehlah jadi bimi, tak boleh. So kalau perkataan selepas huruf jar itu mabni, kita tak nampaklah baris bawah dia. Tapi ini tetap jar majrur ya, dengan apa yang di sini ma di sini sebenarnya adalah isim mausul ya, kategori dia. Tadi kita dah belajar ma kan, ma pertanyaan ke, ma nafi ke, ma isim mausul ke. Di sini ma isim mausul ya, dengan apa yang ya. Okey, kanu adalah fi'il madi.
Fi'il madhi sama dengan amanu tadi. Amanu, tengok hujung dia. Macam mana nak tahu hujung dia? Ada baris depan, lepas tu ada waw, lepas tu ada alif ziyadah. Dia ada dua. Sama dia fi'il madhi ataupun dia fi'il mudhari'. Sama ada, bukan fi'il mudhari', fi'il amar. Tersilap. Sama ada. Tapi ini memang dia fi'il madhi dan dia adalah jamak muzakkar. Wow, baris depan, lepas tu waw dengan alif ziyadah. Amanu, hujung dia tu perhatikan ya. Amanu, kanu, sama hujung dia. So, ini fi'il madhi jamak muzakkar. Dan ini untuk mereka ya. Untuk mereka jamak muzakkar lah. Okey, yakdzibuna. Mari kita tengok. Belajar detect. Oh, ya. Dari kat tadi. Ya Waw. boleh. Ya, waw nun hujung. So dia kalau ya depan waw nun ini jamak muzakkar. Hum, mereka. Sedikit kita belajar cara dia. Mereka berdusta dengan apa yang bima tu ya, dengan apa yang kanu mereka, maksudnya yakdzibuna, mereka mendustakan ataupun mereka berdusta. Okey, tutup ni Linda. Kita tanya kawan-kawan kita, ada siapa yang dah pening lalat, sila mengaku. Saya. Pening kat mana? Yang cakap buka mikrofon ya. Pening kat mana? Cuba bagi tahu. Ini bukan untuk segan ya, untuk belajar. Pening mengaku je. Tunjuk kat mana kita boleh explain. Masih lagi nak faham tentang yang la tadi tu, la nafi dengan la nahi tu. Yes. Tadi la nahi tu yang melarang kan Ustazah? Betul. Nahi melarang. Maksudnya jangan. Okey. Melarang ni untuk kata kerja perbuatan sahaja. Yes. Yes. Fi'il mudhari' sahaja. Kata kerja. Yes. Kata kerja. Betul. Sahaja. Dan yang la nafi tadi tu untuk menafikan perbuatan dan juga isim kan? Pandai. Tu boleh? Faham takat ni je lah Ustazah. Okey lah, memanglah. Dia memang macam tu lah kan. At least ada kan. Memang dia kalau melarang hanya melarang perbuatan saja. Melarang kata kerja saja ya. Tapi kalau menafikan, boleh menafikan isim, boleh menafikan perbuatan. Dua-dua boleh. Cuma yang tadi tu yang melarang tu fi'il mudhari'. Memang fi'il mudhari' sahaja, hujung dia mati kalau la nahi tadi. Okey. Alright. Okey. Siapa lagi yang lain? Silakan. Mati tadi dia panggil istilah dia jazam. Jazam. Jazam ataupun kalau orang sebut majzum, sama. Kalau orang sebut majzum dengan jazam benda yang sama ya. Maksudnya mati. Sama ada kita nampak tanda sukun tu lah. Sometimes kita nampak tanda sukun, sometimes kita tak nampak apa-apa baris. Tak ada masalah. Kalau kita jumpa memang kita highlight kan ya. Sebab huruf yang tak ada baris, tak ada tanda apa-apa, maksudnya dia mati. Okey, kawan yang lain silakan. Jangan lupa ma tadi ada ma nafi juga ya, Ila. Nampak ya, bukan la saja kan? Ada la nafi, ada ma nafi. Okey. Ustazah, dia la ni dia ada macam syarat ke? Macam lepas huruf la tu ayat apa perkataan tu mesti yang hujung tu mesti berbaris atas ke berbaris ke macam mana? Kalau la menafikan isim ya, kalau menafikan isim lah. Isim boleh hujung isim boleh semua baris. Hujung isim boleh baris depan, baris bawah, baris atas. Itu hujung isim. Dan kalau dia menafikan fi'il, dia menafikan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' macam mana cara fi'il mudhari' lah. Tak boleh lah mati hujung dia. Kalau menafikan, kalau fi'il mudhari' tu hujung dia pula mati, dia memang dia menafikan, dia dah bukan saja menafikan, dia dah jatuh kategori melarang. Kalau fi'il mudhari' tadi mati hujung dia kan. Dia terus dia tak jadi la nafi dah, dia tukar terus jadi la melarang. Pak, dia ada dia punya cara-cara dia. Kita kata, right? Kalau ma nafi lah, dia tak ada undang-undang seperti tadi. Okey, yang lain, kawan yang lain silakan. Apa saja. Kita faham sedikit pun. Dulu Ustazah belajar dapat satu benda pun baru yang Ustazah faham, kita kena dapat rasa. Wah, aku belajar sesuatu. Walaupun kita dapat satu benda, tak? Daripada situ dia bertambah. Tapi kalau Ustazah, saya hari ni saya tak faham langsung. Ada tak? Siapa yang nak cakap macam tu? Silakan. Ustazah tak pernah marah. Don't worry. Ustazah, selalu dengar Ustazah cakap la tu kan. Kalau
kawan tanya kan, ustazah tanya ada soalan ke, kan jawab la kan. Tapi Ha. la tu macam bunyi ada K kat belakang ustazah. La, La. macam tu La. kan. Sebab orang Arab memang dia cakap la. Memang orang Arab cakap itu. Dia memang orang Arab cara dia tak cakap la je. Dia kata la. Itu cara dia lah. Itu kalau kita buat gitu maksudnya kita buat ala-ala Arab lah. Oh, Arab Kalau, lah. kalau kita nak buat ala-ala Melayu la. Tapi kalau kita pergi Arab la. Dia cakap macam tu tau. Itu kearaban lah kita kata ya. Tapi itu la menafilah tu tak ada. Tiada. Nampak? Tidak pun boleh, tiada pun boleh, bukan pun boleh. Maksud dia pelbagai lah boleh accommodate ayat kita lah. Ya. Okey, bagus soalan tu. Okey, yang lain silakan. Sila. Ada? Sila. Kalau nak tanya jangan lupa mikrofon buka. Okey, yang kita tadi Ustazah ajar kita detect ya fi'il mudhari' ya. Kita belum masuk detail ya, tapi tak nak kita belajar sikit-sikit dulu. Oh dah kenal sikit nanti senang nak masuk. Bila masuk yang betul-betul fi'il terus kita lagi senang kecap, betul tak? Bila kita dah kenal sedikit-sedikit. Di dalam setiap fi'il ya, fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il amar dah ada pelaku dia. Ya, pelaku dia tu dhamir lah. Dah ada sebab fi'il maksudnya perbuatan. Kalau dah ada perbuatan, mesti ada orang yang melakukan perbuatan tu. Betul tak? So di dalam setiap fi'il dah ada dhamir di dalamnya. Dia dipanggil dhamir yang tersembunyi di dalam fi'il tu dipanggil. Macam tu ya. Maksudnya si pelaku dia. Okay. Yang lain, ada apa-apa lagi? Tak ada? Kalau tak ada, kita berhenti di sini ya. Kalau tak Ustazah, saya. Yash'urun dengan tash'urun berbeza dhamir lah kan? Pandai. Yes, berbeza dhamir. Cuba bagi tahu beza dia apa? Kalau yash'urun tu mereka, betul? Betul? Kalau tash'urun Kamu. dia. Kamu. Bukan dia, kamu. Kamu. So saya ambil ya, yash'urun memang mereka, tetapi mereka ni sebut perkataan hum tu. Lagi senang kita nak nampak. Kalau yash'urun, dhamir dia hum ataupun mereka. Kalau tash'urun bermaksud antum, kamu. Kamu semua tak perasan. Nampak berbezanya. Daripada ya jadi hum, kalau tukar kepada ta jadi antum ataupun kamu, bukan dia. Ya? Nampak? Berbeza saja huruf depan tu, berbezalah dhamir dia, si pelaku dia. Right? Okeylah tu. Inilah. Ya. Cumanya waw nun tu hanya untuk jamak muzakkar sahaja. Katalah yash'uru tanpa waw nun. Boleh? Yash'uru tanpa waw nun bermaksud dia, yang kawan kita baru sebut. Dia tu adalah huwa. Faham? Katalah yash'uru saja. Wa ma yash'uru. Tak payahlah mati-mati tu tak payah sebab kita bukan dalam konteks mengaji ya. Tadi kita tengok balik hujung ayat 8 tu. Hujung ayat 8 tu, wa ma yash'urun, kan? Wa ma yash'urun, ada waw nun. Katalah kita buang waw nun tu ya, dia pada ra saja. Wa ma yash'uru, contohnya kat situ ya. Wa ma yash'uru pada ra saja. Lina tunjuk dekat nombor 9 tu Lina. Dekat nombor 9. Ya, katalah tak ada waw nun. Waw nun tu hanya menunjukkan dia jamak muzakkar sahaja. Katalah buang waw nun, yash'uru boleh. Dia tak perasan. Dia di situ, ya di situ itu bukan hum dah. Bila ada ya, ada waw nun, domainnya adalah hum. Tapi kalau hanya ada ya, tak ada waw nun di hujung, buang jamak muzakkar, so ya di situ adalah huwa. Pak, tetap muzakkar juga. Right? Ya, so waw nun tu hanya untuk jamak muzakkar. Sama lah kalau macam tash'urun, ada waw nun, antum, awak semua tak perasan. Tapi kalau buang waw nun, dia bukan jadi antum, dia jadi anta. Awak tak perasan. Pak, dia berubah. Ya, waw nun di situ. Kalau kita buanglah. Maksudnya kalau perkataan tu tak ada waw nun, dia punya dhamir dia pun berubah. Okey, sangat bagus dia punya soalan ya. Okey, siapa lagi? Silakan. Sila tanya. Ada lagi? Siapa orang lain? Sila, kawan lain ada? Dhamir fi'il mudhari'
complicated fi'il mudhari. Antara fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, kita ada 3 jenis fi'il ya. Memang fi'il mudhari yang complicated, lebih complicated. Sebab dia kena tengok depan belakang kita kata. Kena tengok depan belakang untuk menentukan siapakah dhamir di dalam fi'il tu. Kalau fi'il madhi pula kita hanya tengok di hujung saja. Depan dia tak berubah, dia hanya hujung saja sebab kita belum masuk kan. Tapi kalau fi'il madhi hanya hujung saja. Perubahan di hujung menunjukkan siapakah dhamir dia. Tapi fi'il mudhari memang depan belakang ya, awal dan akhir dia yang berubah untuk menentukan siapakah dhamir kepada fi'il itu ya. Fi'il amar tak banyak. Jadinya fi'il amar tu tak apa, senang kemudian cerita. Okey, alhamdulillah. Okey. Boleh kita, kalau tak ada soalan boleh kita stop di sini? Boleh ya? So kita ada tak? Ada? Tak ada. So kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa'. Ma'assalamah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Okay, bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah.